Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan bagi subjek Nazariah Hukum Syar'i. Mari saya kenalkan dengan ahli kumpulan saya. Pertama, Fatin Zulaika binti Abdul Rahim. Kedua, Nurul Isma binti Hamzah iaitu saya sendiri. Ketiga, Anis Suhaila binti Muhammad Fakri. Keempat, Nurul Afikah binti Rosmain. Tajuk yang akan kami bentangkan hari ini ialah Masadirut Tashri' al-Mukhtalifu fiha. Maksudnya dalil-dalil yang tidak disepakati. Pertama, al-istihsan. Kedua, masalihul mursalah. Ketiga, al-istishab. Al-istihsan. Al-istihsan fi lughah addu syai' wa i'tiqaduhu hasanan. Maksud al-istihsan pada bahasa iaitu menilai atau menganggap sesuatu yang baik. Wa fil istilah huwa udul mujtahid an muqtada qiyas jali ila qiyas khafi aw an hukmi kulli ila hukmi istisna'i li dalil inqadah fi aqlihi rajih hadzal udul. Dari segi istilah pula, berpalingnya seorang mujtahid daripada penggunaan qiyas jali kepada qiyas khafi ataupun daripada hukum kuli iaitu hukum keseluruhan kepada hukum istisna'i iaitu hukum pengecualian, yang mana dalil yang keluar daripada pemikiran seorang mujtahid bagi menetapkan kerojihannya. Contoh yang pertama, ikhtilaful bai'u wal mushtari fi miqdar as-saman fa innal aqdani yatahalifani istihsanan wal qiyas alla yahliful bai'u li'annahu yad'i az-ziyadah wal mushtari yankiruha wa anna as-samin tis'un wal istishan an yahliful isnan li'anna al-bai'u mad'u ziyadah wa munkar taslimul mubi' wal mushtari munkar ziyadah wa mad'u haq taslamal mubi' ba'da daf'ul as-samin. Maksudnya kat sini berlakunya perselisihan antara seorang pembeli dan seorang penjual dalam menetapkan harga sesuatu barang. Okey. Jadi kan berlakunya dua akad antara akad pembeli dan akad penjual. Dan kemudian mereka berselisih antara kedua akad tersebut, dan ini membawa kepada kaedah istihsan. Penjual tu dia mendakwa harga yang lebih tinggi iaitu RM100 dan pembeli tu dia ingkar kepadanya dan dia meletakkan harga tersebut RM90. Maka berlakulah istihsan terhadap kedua-duanya. Jadi kalau pembeli tu nak beli barang tu, dia kena ikut harga yang asal iaitu harga RM100. Contoh yang kedua, al-hukmu bisahhati salam wal istisna'i min hukmi batlani akad ma'dum. Dekat sini al-istisna' tu maksudnya jual beli secara online yang macam kita beli kat Shopee, Lazada semua tu. Jadi kalau urusan jual beli, kita ada kena ada dua akad, iaitu akad daripada pembeli dan juga daripada akad penjual. Tapi dalam kes ni dia diberi pengecualian dari segi hukum akad jual beli. Dia dikecualikan hukum batal akad jual beli yang barangnya yang tak ada depan mata, kan kena post semua tu. Jadi urusan jual beli ni sahlah. Kemudian hujiyatul istihsan. Ikhtilafal ummah fi hujiyatul istihsan ala qawlaini. Hujah istihsan ni ada dua. Qaulul awal yang pertama, annahu hujjatun syar'iyyatun wa masdarun min masadirut tashri' dhahaba ila dhalika al-Hanafiyyah wa yansibu ila al-Hanabilah. Bagi mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Hanbali, mereka ni sokong terhadap hujah istihsan ni sebab adanya hujah syar'iyyah yang mana ada
dalil daripada sumber-sumber pensyariatan. Qaul tsani, yang kedua pula, anal istihsan laisa hujjah syar'iyyah wala masdaran wala dalilan min adillati syar'i wa huwa mazhabu Syafi'iyah wal Malikiyah. Bagi mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Maliki, dia ni tolak istihsan sebab tak ada hujah syar'i pun, tak ada dalil, tak ada sumber-sumber pensyariatan ke atas hujah istihsan. Sebab tu dia tolak. Seterusnya, wa istadallu ala hujjiyatu biqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Maksudnya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa qalu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Maksudnya, iaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara mereka. Fal ayatani tabiyanani annal mu'mina yattabi'ul ahsan ay yattabi'u ma yastahsinuhu. Kedua-dua ayat ni dia nak menerangkan bahawa orang mukmin akan mengikuti apa yang sebaik-baiknya, iaitu mengikuti apa yang diredainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa 'indallahu hasanah ay ma yastahsinuhul muslimun fahuwa hasin wa maqbulun 'indallahu ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dilihat oleh orang muslim, oleh orang Islam, sesuatu yang baik, maka ianya adalah sesuatu yang baik di sisi Allah, iaitu sesuatu perkara yang mendatangkan kebaikan kepada orang Muslim, kepada orang Islam, maka ianya adalah baik dan diterima di sisi Allah Ta'ala. Itu sahaja daripada penjelasan saya tentang istihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'atawassalu ma'al inwan al-maslahah mursalah atau istisrah. Al-maslahah fil lughah ala al-manfa'at was-salah wa fil istilah al-syar'i hiya hifzu maqasid al-syar'i wa maqasid al-syar'i hifzu ad-din wal-nafsi wal-aqli wal-nislu wal-mal wa kullu ma yakun min ajlin hifzu hadhil maqasid fahuwa maslahah. Maslahah dari segi bahasa membawa maksud, faedah yang datang tanpa sebarang dalil bertujuan untuk menjaga agama, diri, akal fikiran, harta dan maruah mengikut setiap peringkat. Wa fil istilah hiya maslahat allati lam ya'ti syar'i bihukmi ma'ayin laha wa taqattara ila dalil syar'i yansu ala iqa'iha aw ilqa'iha. Membuat hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat yang tak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar sama ada kita boleh lakukan, harus melakukan atau tidak melakukan mengikut pendapat ulama fiqh. Tujuan membuat maslahah mursalah ni adalah untuk berdasarkan nilai maslahat dan manfaat serta mencegah untuk menolak mafasid, iaitu keburukan. Ba'da zalik sa'atawassulu ila al-hujjah masalih al-mursalah. Al-qawlu al-awwal al-masalih al-mursalah laysat dalilan mustaqallan wa huwa mazhab Syafi'i wal Hanafi. Pada pandangan yang pertama, kepentingan masalih al-mursalah ni bukanlah dalil yang bebas mengikut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Imam Asy-Syafi'i dia menggunakan masalih al-mursalah ni dalam bentuk qiyas. Contohnya, dia mengenakan hukuman terhadap peminum arak yang dengan sebatan yang dilakukan sama terhadap hukuman qasaf. Manakala Imam Abu Hanafi pula dia menggunakan konsep istihsan dalam masalah mursalah. Jual beli adalah perkara yang
tak dibenarkan kerana tidak memenuhi syarat jual beli, iaitu barang perlulah diserahkan ketika proses jual beli antara pembeli dan penjual. Jadi Imam Abu Hanafi dia menggunakan konsep istihsan, iaitu menganggap jual beli adalah perkara yang baik untuk orang ramai. Wal qaulul tsani al-masalih mursalah dalil syar'i mustaqalan wa masdar min masadit tashri' allati yarji ilaiha al-mustahi wa hujjah tabni 'alaiha al-ahkam duna an tatawaqqafu 'ala dalil syar'i akhir wa huwa mazhab Maliki wal Hanabi. Okay, pandangan yang kedua, masalah mursalah ni adalah dalil yang bebas dan salah satu sumber perundangan yang boleh dirujuk kepada mujtahid, dan hujah tu boleh dijadikan sandaran hukum tanpa perlu kepada dalil-dalil yang lain mengikut mazhab Maliki dan Hanbali. Okay. Imam Maliki ni dia banyak guna masalah al-mursalah. Contohnya dalam keadaan bunuh balas, iaitu qiyas. Okay. Sekumpulan pembunuh berpakat untuk membunuh seseorang individu, tapi tak ada nas yang khusus pun yang melarang atau menyuruh bunuh balas terhadap pembunuh tadi. Jadi perkara ini munasabah, sebab ia menyelamatkan nyawa, justru mendatangkan manfaat serta menolak kemudaratan. Terusnya kita akan sambung dengan hujah yang seterusnya. Wastadilu 'ala al-hujjah al-masalih musallah bi anna masalih ibad katsirah jiddan wa annaha tajdid ma'a tajdid al-hawadis wa tatawwur zaman wa syar'i innama ja'a li taqiq al-masalih musalah hakikah fi dunya wal akhirah. Okay. Dekat sini mereka membuat kesimpulan dengan kepentingan hamba yang sangat banyak, dan sesungguhnya mereka ni diperbaharui dengan perkembangan zaman. Undang-undang ni hanya akan datang untuk mencapai kemaslahatan sebenar dunia dan akhirat, dan menangkis kejahatan daripada mereka dengan membawa kepentingan kepada mereka. Maka masalah mursalah ni perlu diiktiraf untuk kepentingan manusia, dan hukum tu akan berhenti mengikut perkembangan dan perubahan yang bercaklah dengan maqasid syariah. Contohnya dekat sini, sekumpulan kanak-kanak bermain sesama mereka di taman permainan. Lalu salah seorang daripada mereka ni tercedera. Dengan masalah al-musalah ni diberikan kelayakan kepada kanak-kanak tersebut untuk menjadi saksi dalam masalah ini. Jadi hal ini sebab nak menjamin kepentingan orang ramai tanpa mengira peringkat umur. Yang kedua, kama astadilu ala zalika bi a'mal sahabah allazi syari'u ahkam katsirah li tahqiq masalih al-ibad mutajaddidah ma'a adamu wujudud dalil syar'i. Okey. Yang kedua, mereka ulama ni menyimpulkan hal ini daripada tindakan para sahabat yang banyak menggunakan masalah mursalah ni dalam menggobal undang-undang untuk mencapai kemaslahatan manusia tanpa ada bukti yang sah bagi mereka. Contohnya pengumpulan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar dan zaman Uthman, yakni kematian para hufaz yang ramai ketika peperangan Yamamah, pergantian Umar, penubuhan cukai, penulisan kitab dan penahanan penjara. Hal ini merupakan kepentingan umum dan bukanlah daripada dalil syarak untuk terima ataupun membatalkannya. Okay. Tambahan yang kita boleh tengok, Khulafa Ar-Rasyidin ini menggunakan konsep masalah ni dalam jaminan penghilang terhadap barang yang dikeluarkan. Para sahabat bersepakat bahawa barangan yang rosak akibat penghilang mestilah diganti rugi atau diberi jaminan. Hal ini sebab nak menolak penipuan terhadap orang ramai.
Syarat pertama ialah maslahah ini perlu sesuai dengan undang-undang syarak dan tidak bertentangan dengan nas dan hukum qat'i, di mana hukum itu adalah muktamad yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Di sini, tidak boleh bagi orang kaya bersetubuh dengan isterinya pada siang hari di bulan Ramadan dengan mewajibkan dia berpuasa 2 bulan berturut-turut terlebih dahulu dan tidak memerdekakan hamba, kerana itu bercanggah dengan nas dalam Taubat. Pada asalnya telah mempunyai hukum bahawa orang yang membatalkan puasa dengan bersetubuh di siang hari, maka hendaklah dia memerdekakan hamba. Jika tidak mampu, hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kedua, syaratnya ialah makna itu hendaklah bersesuaian dengan makna yang hakiki dan bukan makna khayalan tipu-tipu. Maksudnya di sini, hukum yang ditetapkan itu hendaklah sesuai dengan sesuatu perkara. Contohnya, penjual menetapkan harga sesuatu barang itu yang boleh mendatangkan faedah kepada pembeli dan penjual. Ini kerana untuk menghalang daripada penjual itu menipu dalam jual beli barangan, seperti menambah atau melebihkan harga daripada harga asal. Maka, meletakkan harga barang ini adalah masalih mursalah, di mana ia dapat menghalang keraguan dan mengelakkan berlaku kemudaratan ke atas manusia itu. Yang terakhir, syaratnya ialah hukum itu dikeluarkan apabila boleh mendatangkan kebaikan kepada semua orang, bukan hanya kepada satu individu sahaja. Kiranya masalah ini boleh digunakan untuk semua orang dan tidak dikeluarkan untuk menjaga kepentingan tertentu sahaja. Contohnya, tidak sah ketua atau pemerintah itu mengambil pandangan hukum masalah musalah ini untuk kepentingan dirinya atau keluarganya. Bila dia merasakan keluarganya susah untuk melakukan sesuatu perkara itu, maka dia mengeluarkan masalah musalah. Jadinya tidak sah dan tidak boleh. Tahap iaitu fil lughah al-mulazamah, maknanya sentiasa melazimi ataupun bersama. Fil istilah al-hukmu bisubul amru fi zaman thani bina'u ala annahu kana thabitan fi zaman al-awwal, maknanya menghukum dengan ketetapan sesuatu perkara atau menafikan pada masa kini berdasarkan atas ketetapan atau penafian pada masa lalu kerana tiada dalil yang merubah keadaannya. Maknanya mensabitkan hukum pada masa yang kedua berdasarkan bahawa hukum tersebut telah pun sabit pada masa yang pertama. Maka hukum telah pun ada dan kita gunakan hukum tersebut pada masa sekarang. Macam tu. فما ثابت في الزمن الماضي فأصله بقاؤه في الزمن المستقبل حتى يثبت ما يغيره كالاستصحاب وضوء واستسحاء البقرة. Maknanya hukum telah pun sabit pada masa lalu, maka kita ikut hukum asal atau kaedah asal hukum tersebut akan kekal pada masa sekarang sehingga sabit dalil yang mengubah hukum yang telah lalu itu. Maknanya kita guna hukum yang sedia ada selagi mana tiada dalil yang mencegahnya, seperti al-istishab wudu. Contoh, seorang berwuduk akan kekal dengan wuduknya selagi mana yakin yang wuduknya masih ada, maknanya tak batal lah. Yang kedua, contoh yang kedua ialah istishab al-baqarah, maknanya al-istishab dara untuk perempuan lah. Contoh, seorang berkahwin dengan gadis, seorang lelaki berkahwin dengan seorang gadis, dan dia mendakwa bahawa gadis tersebut tiada dara selepas bersetubuh, maka gadis tersebut masih dianggap dara melainkan didatangkan dengan saksi. Kerana gadis tersebut sabit dara sejak lahir. Maknanya kalau kita bawa saksi, maknanya dara gadis itu telah pun dinafikan. وقال الجمهور بحجية الاستصحاب مطلقا لتكرير الحكم ثابت حتى يقوم دليل على تغييره. Maknanya jumhur menganggap kehujahan istishab sehingga ada dalil yang menolaknya. Menurut mazhab Syafi'i, Syafi'i menerima al-istishab, manakala Hanafi tidak menerima al-istishab, dan mazhab Hanafi ini tidak menggunakan secara keseluruhan
Maknanya mazhab Hanafi ni ada perkara-perkara yang tertentu je yang mazhab Hanafi guna untuk istishab. Contoh kan, al-mafqud yasbit lahu sa'ir hukuk fayarisu wa tasbit lahu wasaya wa tazil hukukah sabiqah ala mulaki istishaban hayati ila an yasbit mauti. Maknanya al-mafquf kat sini maksud dia orang yang hilang. Orang yang hilang ni boleh mendapatkan semua hak, iaitu contoh harta pusaka, wasiat dan maknanya harta barulah. Kalau menurut mazhab Hanafi tidak menerima kerana harta orang hilang ni adalah milik dia dan tapi dia tak boleh terima, tak boleh dapatkan harta yang baru. Contoh macam wasiat ke harta pusaka, maknanya dia dah hilang, so dia tak bolehlah dapat harta yang lain. Macam tu. Kalau sehinggalah al-mafqud atau orang hilang tu terbukti masih hidup. So kalau tak ada bukti yang dia masih hidup, maknanya dia tak dapatlah harta baru tu. Harta baru macam pusaka, wasiat semua. Kalau menurut mazhab Syafi'i pula, selagi mana kita menganggap yang dia masih hidup, maka tidak terbukti yang dia telah mati, maka boleh dia dapat harta pusaka tersebut. Maknanya kalau mazhab Syafi'i ni, orang yang hilang tu diyakini bahawa dia masih hidup, maka dia boleh mendapatkan harta pusaka, wasiat atau harta yang baru. Okey, sekian, terima kasih kepada kepada kami.